Okay, welcome back to Boot Semana TV. Kalau siapa yang baru dekat Boot Semana TV ni, mostly kita orang akan buat review, buat unboxing dan juga close up lah untuk kasut bola dan juga kasut futsal yang ada dekat kedai kami ni. So jangan lupa subscribe dan akan tengoklah kasut-kasut yang paling latest. Dan juga kalau korang nak beli boots, boleh tengok video-video kami. So kalau nak tengok komen di video-video yang lepas, ada orang request nak tengok Puma Ultra. And antara big concern diorang adalah Puma Ultra ni boleh ke untuk kaki-kaki yang lebar kan? Okay, jadi apa yang ada dekat tangan aku ini adalah Puma Ultra yang kita akan sembang lah untuk video kali ni. Kita layan intro dulu. Kalau tanya aku Puma, aku bukannya peminat Puma sangat pun, tapi aku pernah lah minat satu boot Puma ni. Tapi dalam kategori speed boot, aku pernah minat lah satu boot ni, iaitu Puma Evo Speed. And dia ada satu design tu yang dia warna sebelah lain. Oh ya, aku cukup minat lah boot tu. Tapi actually dah lama dah, tahun 2015 dulu. So untuk kali ni kita nak cakap pasal boot Puma Ultra 1.1 ni, yang di mana bagi aku boot ni juga dah jatuh under kategori speed boot, which is boot yang fokus on speed lah. Untuk those yang memang main winger ataupun striker yang fokus nak selesa kepada speed, ini antara salah satu boot dia lah. Untuk boot ni actually Puma ada keluarkan teknologi baru yang dinamakan Matrix Evo, which is dia punya textile ni dia made in France. Actually aku tak pandai lah sangat nak explain dalam bentuk engineering, dalam bentuk construction, tapi dia nampak ala-ala macam Flyknit sikit. Dia ada nampak macam jahitan-jahitan, tapi apa yang aku nak tekan kat sini adalah dia punya lembutnya untuk dia punya upper layer dia tu. Memandangkan Puma ni dikeluarkan lembut Ultra, dia juga buat keluarkan ada 3 konsep Ultra yang dia letakkan untuk kasut ni. Yang first kali adalah Ultra Light, Ultra Finishing dan juga Ultra Speed. Aku tertarik sebenarnya dengan Ultra Light yang dinyatakan dekat kasut ni. Rupa-rupanya dia punya ringan dia lagi ringan daripada iPhone. Boot ni dia cuma seberat 160 gram sahaja. Yang bagi aku, kasut-kasut yang ringan ni aku rasa memang most footballer nak sangat lah. Yalah, kita nak speed, of course kita nak benda-benda yang lagi ringan. Untuk boot yang ada dekat tangan aku ni, actually bukannya dia punya first colorway. Dia punya first colorway dia adalah warna orange. Tapi aku actually lagi minat warna ni sebenarnya. Yalah, kita main as bola, main petang-petang, main liga biasa je, bukan main profesional kan pakai warna orange nanti kan menonjol sangat. Tapi if you as a professional, there should be no problem lah. Untuk warna ni aku suka dia menggunakan warna hitam dan juga warna pink, dan juga dia punya jahitan-jahitan ni adalah warna macam kuning sikit, warna macam purple sikit. Bagi aku nampak nice gila and tak terlalu menonjol lah. Actually Puma riliskan design boot ni pada tahun lepas, 24 Ogos tahun 2020. Macam aku cakap tadi lah, boot ni memang fokus on speed. Aku suka dia punya texture upper layer dia ni, dia nipis dan juga lembut, and dia hanya menggunakan satu texture je lah untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang dia. Sebab some kasut dia suka bahagian depan dia yang lain, bahagian belakang dia lain. Untuk boot ni memang satu texture dia yang pakai. Untuk bahagian lidah pula, aku tak tahu lah korang panggil bahagian apa. Aku sudah terbiasa panggil bahagian lidah, sebab kasut zaman-zaman dulu kan dia bahagian lidahan, dia tak sekali. Dia still gunakan teknologi yang sama yang boleh diregangkan, which is boleh membuatkan kaki kau lagi selesa lah. Macam kita pakai seluar lah kan, kalau aku pakai seluar jean nak main bola, seluar jean tu lah dah tak boleh regang, tak selesa lah dekat situ kan. Cuma aku ada sedikit concern dan aku risau sikit untuk dia punya bahagian tali dia ni. Bukan yang tali, cuma bahagian lubang nak letak tali dia ni. Nampak tak? Dia ibaratkan macam satu jaring tau. Let's say lah kalau kata putus, pisang lah, takkan nak tebuk lubang sendiri kan. Aku pun agak pelik macam mana Puma boleh confidence dia orang nak letakkan bahagian tempat untuk nak ikat tali kasut ni. Dia ada macam just sekadar jaring layer, dia letak macam tu je. Let's say kalau kata kau beli kasut ni, kalau kau tengok dekat tagnya dia tulis ni, jaring yang digunakan untuk nak pegang tali kasut kau tu bila kita ikat ketat-ketat adalah, dia bukannya jaring yang biasa tau. Dia adalah carbon. Aku not sure dia carbon fiber ke apa, tapi actually dia ada nyatakan carbon yang solid lah, and susah lah untuk nak putus. Tapi susah nak putus pun aku tengok macam risau kat ni kan, tarik kuat-kuat boleh putus ni. And then next aku nak masuk kepada tapak kasut dia punya bahagian insole lah, di mana Puma namakan tapak kasut dia orang ni adalah nano grip teknologi, di mana teknologi ni akan grip kaki kau dan juga lock kaki kau lah bila kau dah masukkan kaki dalam kasut ni, and kau boleh perform better dalam gameplay kau and more focus kalau kau nak
nak bertukar-tukar arah secara ekstrim. Itulah yang dinyatakan daripada Puma. Dan juga perkara yang kedua aku concern sikit, dia punya bahagian sponge, bahagian tumit belakang ni dia agak nipis kalau nak di-comparekan dengan kasut-kasut yang lain. Tapi bukan yang aku nak cakap bila sponge nipis ni boleh melecet kaki kau bila kau pakai. Tapi disebabkan dia punya teknologi ni yang lembut, so that's why lah bagi aku kalau sponge senipis ni pun bagi aku should be no problem lah. Tapi kalau boleh letaklah sponge lebih sikit kan. Kalau Puma tengok video ni, I just give my opinion lah, kalau boleh letakkan sponge tu lebih sikit. Tapi mungkin ni diorang punya teknologi lah, aku tak tahu. So far aku rasa kasut ni no problem kot. Dia punya tapak pun macam biasa, and dia punya tapak tu pun bagi aku tak adalah keras sangat kalau kau nak tekan dengan tangan kau ni kan. Cuma ada dua benda lah bagi aku yang aku concern untuk kasut kali ni. First kali adalah dia punya jaring bahagian untuk nak ikat tali kasut ni. Kalau kata kau ikat ketat mungkin boleh putus kot. Ini just personally bagi aku lah, mungkin je aku cakap, tapi tak tahu lah teknologi yang digunakan di as a carbon mungkin lebih kualiti. Yang itu terpulang pula kepada korang macam mana. Yang kedua adalah sponge kat belakang ni dia agak nipis kalau nak comparekan dengan kasut-kasut yang lain. Tetapi jangan risau lah, dia punya upper texture ni adalah lembut. So bagi aku okey lah, kau pakai kasut tak adalah melecet time kau pakai nak main nanti. So back to main point aku tadi, ada orang tanya aku adalah Puma Ultra ni sesuai untuk wide footed dan juga kaki-kaki lebar yang dekat sana yang tak boleh pakai Migura, yang tak boleh pakai Adidas Ice Coasted. Yes, bagi aku ini adalah sesuai, and aku adalah salah seorang kaki lebar. Aku try pakai kasut ni, no problem lah bagi aku. And aku nak confirmkan lagi, aku ada buat research lah. Aku tengok dekat Puma punya website, aku tengok review daripada orang lain, and dia memang boleh cakap dah dia sesuai juga untuk player yang kaki lebar. Dan juga aku ada terjumpa some review yang cakap kalau kata kalau kau kaki slim bukan yang tak boleh pakai, boleh pakai, tapi dia akan rasa longgar sikit lah pada bahagian kaki kau ni. So sebagai konklusinya, yes, memang dia sesuai untuk dos yang kaki lebar. Yang second, dia adalah ringan. Yang ketiga, dia not specific lah untuk striker saja. Macam kita tahu dia adalah ringan and focus on speed. Even Harry Maguire pun as a centre back dia pun pakai boot ni, so should be no problem lah. Kau as a defender ke striker ke, kalau suka boot yang ringan, inilah kasut dia. Okay, aku rasa itu saja. Kalau nak tengok video-video lain, aku tinggalkan link dekat atas ni. Jangan lupa subscribe Boots Mania. Kita nak tengok lagi konten pasal kasut lain. Kalau berminat, kalau nak dapatkan Boots ni, boleh singgah di kedai kami lah. Aku dah tinggalkan link dekat bawah Instagram juga website bootsmania.com. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.